Oleh kerana Nabi itu daripada nur, kata mereka. Begitu juga orang-orang kita pun ramai juga yang percaya begini. Apabila disebutkan bahawa Nabi ini tidak ada bayang. Nabi SAW bila dia berjalan, awan menaunginya. Dia tidak ada bayang. Macam mana nak ada bayang sedangkan dia tu sendiri nur? Itu alasan dia, logik dia. Dan mereka mengatakan nur Muhammad itu sebenarnya adalah serpihan, satu bahagian daripada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai begitu. Puncanya lahir ajaran-ajaran sesat ni kerana satu riwayat yang selalu disebutkan di dalam kisah sirah Nabi SAW. Di tempat kita ni pun tak kurang juga hebatnya, sehingga ada di dalam nasyid, dalam apa yang disebutkan hasbi rabbi jalallah, apa semua tu ada juga nur Muhammad ini. Ini semua pengaruh ajaran yang salah, yang jauh terpesong daripada Islam, tidak ada kena-mengenanya dengan sirah Nabi SAW yang sebenarnya. Bahkan dikatakan dalam riwayat-riwayat ini, dikatakan nur Muhammad itu bila ada pada dahi ayah Nabi SAW, Abdullah, orang gila semua kepada ayah dia. Semua nak jadi isteri dia. Ada berapa ramai yang mati. Ada anak Quraisy, anak-anak darah Quraisy mati kerana tergilakan Abdullah. Dan pada ketika nur Muhammad itu ada di dahi ayah Nabi SAW, Abdullah, ada seorang pelacur yang pergi menawarkan diri untuk tidur bersama Abdullah. Tapi Abdullah tak mahu. Tetapi selepas Abdullah berkahwin dengan Aminah, dalam ni saya sebutkan semua tu, kita sebutkan secara ringkas. Bila berkahwin dengan Aminah, sudah zuriat itu turun kepada Aminah, hilanglah nur Muhammad di dahi ayah Nabi SAW. Pada ketika itu dikatakan, diriwayatkan bahawa ayah Nabi pergi mencari pula pelacur tadi untuk bersamanya. Tetapi pelacur tu tak mahu lagi dengan Abdullah ayah Nabi SAW, kerana dia tidak nampak lagi seri pada wajah Abdullah ayah Nabi SAW. Maknanya dengan menerima riwayat seperti ini, habis semua terpalik, semua terkena. Bukan Nabi SAW sahaja yang aib, yang dikatakan setara dengan Allah SWT, tetapi ayah Nabi juga dikatakan seorang yang jahat kerana pergi mencari perempuan pelacur untuk tidur bersamanya. Padahal ini semua riwayat yang tidak boleh dipertanggungjawabkan dan diletakkan di atas asas yang memang tidak ada langsung, iaitu nur Muhammad ini. Sebab itulah golongan Berelwi, dia mengatakan wahi jo mustawi arashtha, wahi jo mustawi arashtha khuda hokar, utar pada Madinah mein Mustafa hokar. Itu katanya dalam syair. Mereka bersyair seperti kita bernasyid, nasyid. Wahi jo mustawi arashtha khuda hokar, utar pada Madinah mein Mustafa hokar. Itulah Tuhan yang beristiwa di atas arash sebagai Tuhan, turun di Madinah menjadi Mustafa, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah yang duduk di atas arash itu kata dia turun ke Madinah menjadi Mustafa, menjadi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita kata jadi begitu? Sebab nur Muhammad, pecahan Allah itu, satu juzuk daripada Allah itu turun ke Madinah. Ini semua ni sama dengan ajaran Kristian yang menganggap Nabi Isa dan begitu juga ajaran-ajaran yang lain, Krishna ke Rama ke, sebahagian daripada Tuhan. Akibat daripada adanya riwayat seperti ini, akhirnya agama jadi rosak, kepercayaan akidah jadi rosak. Itu salah satu yang pertama yang saya nak sebutkan, rosaknya kerana adanya perkara-perkara yang kotor ataupun pencemaran dalam sirah ini. Dan ini banyak berlaku dalam masyarakat kita, diterima kerana adanya golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab, kononnya rapat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, golongan tasawuf, tapi bawa perkara-perkara yang seumpama ini, orang-orang yang mengikuti mereka terpedaya, padahal sebenarnya tidak ada asas langsung. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak sebutkan pada malam ini, iaitu banyak lagi, iaitu selalu kita dengarkan dalam masyarakat kita ni, kalau cerita tentang sirah Nabi SAW, antara lain disebutkan Nabi SAW ni paling sayang antara isterinya ialah Aisyah.
Bila Nabi SAW ditanya, siapakah orang yang paling kamu kasihi, kamu sayangi? Nabi SAW kata Abu Bakar. Orang bertanya, kalau perempuan? Nabi SAW kata Aisyah. Dalam menghuraikan sabda Nabi SAW ini, seringkali orang-orang yang mengajar masyarakat, mereka mengatakan Nabi SAW sayang kepada Aisyah kerana kecantikannya, kerana mudanya, kerana itulah satu-satunya anak dara yang dikahwini oleh Nabi SAW. Adapun isteri-isteri beliau yang lain semuanya janda. Ini satu-satunya. Dengan sebab itu Nabi SAW selalu, bila kalau dia sakit, dia tanya, besok saya di mana? Kalau sebut di rumah Aisyah, dia suka. Ini gambaran yang kotor, tidak sesuai dengan kedudukan Nabi SAW. Nabi SAW digambarkan seperti orang biasa. Seperti orang biasa. Apa yang hendak diajarkan kepada kita? Apakah contoh tauladan yang dapat kita ambil daripada kisah yang seperti ini? Apakah pengajarannya apabila kita berkahwin, apabila kita mempunyai isteri beberapa orang? Tidak menjadi kesalahan kalau kita menyatakan kepada isteri, mana-mana isteri kita yang kita tidak begitu sayang, kita menampakkan kesayangan kita kepada salah seorang daripada isteri di hadapan muka mereka, di hadapan mereka. Tidak menjadi salah. Sebab apa? Sebab contoh kita Rasulullah. Rasulullah sendiri buat begitu. Bayangkan apa akan jadi. Tidakkah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya menjaga hati orang-orang lain, supaya menjaga hati, jangan menyebabkan orang terkilat dengan kita. Itu yang dia ajarkan. Tapi dia sendiri dengan isterinya macam mana? Itu yang dia cakap. Dia kata dia sayang kepada isterinya Aisyah, dia nak pergi ke rumah Aisyah, macam-macam cerita. Perkara ini sebenarnya tidak sesuai dengan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Ia mencemarkan kedudukan Rasulullah sebagai Rasul, yang sebetulnya sepatutnya dihidangkan, diceritakan kepada masyarakat bahawa sebabnya Nabi SAW kasih kepada Aisyah bukan kerana kecantikannya, bukan kerana mudanya dan lain-lain yang bersifat duniawi, tetapi kerana Nabi SAW sudah tahu bahawa antara isterinya yang paling banyak akan menyampaikan ajarannya kepada umat ialah ini, Aisyah. Ada kena-mengena dengan agama yang dibawanya. Itu yang sesuai. Ada kena-mengena dengan agama, bukan semata-mata kerana nafsu. Tapi gambaran yang diberikan tadi semata-mata nafsu. Sepatutnya kalau kita terima, Nabi SAW kasih kepada Aisyah kerana orang ini paling banyak menyimpan dan menyampaikan kepada umat ajaran Nabi SAW. Tengok berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah berbeza daripada isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Saudah misalnya 5 saja riwayat, sedangkan Aisyah berapa banyak. Ini daripada hadis-hadis ini umat mendapat paduan yang begitu banyak. Sampai ke hari ini mereka merujuk kepada Aisyah. Bahkan di kalangan sahabat semasa hayat, sahabat-sahabat besar lagi seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dalam sesuatu perkara, banyak perkara, terutamanya yang berkenaan dengan perempuan, mereka akan merujuk kepada Aisyah. Ini menunjukkan ketinggian ilmu Aisyah itu. Kerana ilmunya dan ilmu yang ada pada Aisyah itu ialah ilmu Nabi SAW. Kerana itulah Nabi mengasihinya. Kerana itu ada kaitan dengan akhirat, ada kaitan dengan agama, message yang dibawanya. Begitu juga ketika Nabi SAW sakit, dia selalu bertanya, di mana saya besok? Bila disebut di rumah Aisyah, dia nampak tenang, gembira. Ini gambaran yang diberikan, biasa diberikan, dikatakan kerana Nabi SAW terlalu teringinkan isteri dia yang masih muda, yang cantik itu. Padahal tidak sesuai dikatakan begitu. Dan ini ada juga di dalam kitab-kitab pun ada. Jadi kalau semata-mata tengok kepada kitab saja, memang seseorang itu akan terpedaya. Tetapi yang perlu kita nilai sekarang ini, adakah perkara itu sesuai dengan Nabi SAW? Sepatutnya kalau diceritakan bahawa sebabnya Nabi SAW selalu bertanya pada ketika dia sakit di akhir hayat itu, ialah kerana dia tahu dia akan wafat di rumah Aisyah. Dia rindu untuk menemui Allah, untuk pergi ke alam lain setelah menyelesaikan tugasnya
di dalam dunia ini. Kerana itu